Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar erti kesyukuran yang kita hadirkan dari hati yang mengenal akan pencipta, yakni Allah Azza wa Jal, yang menjadikan seluruh alam jagat raya ini dan yang menyatakan kebesarannya melalui ciptaan-ciptaannya. Maka sudah pasti dengan kita mengenal Allah Ta'ala melalui sifatnya, dengan kekuasaannya, sudah pasti kita akan menjadi hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua yang dah menonton bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada semua yang beri salam dan kepada semua sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Alhamdulillah, kita pagi ni lagi sekali bersidang dalam bual bicara ataupun bicara ilmiah, dan pada masa sama parlimen pun dah mula bersidang. Walaupun dalam keadaan PKP ini, mau tidak mau, itulah dunia. Kalau tidak diuruskan, dunia tidak akan ke mana-mana. Jadi lemahnya dunia ini, dia mesti diuruskan. Macam mana keadaan dunia itu, kalau tanpa manusia, dunia itu tiada ertinya. Tapi alangkah malangnya setengah manusia itu menganggap pentingnya dunia. Dia menganggap dunialah yang memberikan dia kehidupan, dunialah yang mendatangkan dia kebahagiaan, dunialah yang memberikan dia ketenangan. Dia silap sama sekali, tuan-tuan. Itu bermakna dia tidak menyikapi dengan kebenaran. Orang yang melihat dengan kebenaran, dia melihat dunia itu lemah. Lemahnya dunia, kalau kita tak uruskan dia, maka binasalah semua tu. Kerja-kerja binasa, ekonomi binasa. Nampaknya ada yang dah tengah live ni, tengah bekerja pun ada. Jangan sampai mengganggu kerja dah. Sambil-sambil lah tu. Binasa. Sebab lemah di dunia ni. Tapi itulah, jangan sampai kita tersalah menyikapinya. Bagi anda mengaji, Alhamdulillah, kita kena tukar paradigma itu. Kita kena tukar perspektif dan pandangan bahawa dunia ni perlukan kita. Bukan kita yang perlukan dunia. Dunia yang perlukan kita. Kalau kita yang perlukan dunia, mana kita lemah. Sedang kita perlukan Allah. Kita bukan perlukan dunia. Tu dia. Sebab lumpuhnya pentadbiran dunia tanpa manusia. Lumpuhnya pentadbiran dunia tanpa manusia. Lumpuhnya pentadbiran manusia tanpa pencipta. Sebab manusia ditadbir urus oleh Allah 100% sebenarnya. Makan minum kita, sistem dalaman badan kita, pernafasan kita, celik mata, tutup mata, telinga dengar, semua ni sistem biologi yang ada dalam badan ni semua Allah aturkan. Kita belajar biologi je katanya tindakan luar kawalan.
Yang dipanggil apa? Medula oblongata. Tu orang yang belajar biologi, yang sambung menjadi doktor lagi lah. Dia katakan bahawa jantung dipam sendiri. Mana ada istilah sendiri-sendiri? Di luar kawalan tapi di dalam kekuasaan. Di luar kawalan, di dalam kekuasaan. Dunia untuk diuruskan. Betul Puan Sarah. Bagi tahu lagi, katakan lagi, dunia itu lemah tanpa kita. Jangan kata kita lemah tanpa dunia. Dunia tu lemah tanpa kita. Sebab Allah jadikan manusia ni untuk mentadbir dunia. Betul lah tu. Betul, Allah jadikan dunia untuk manusia. Tapi jangan sesekali kita serah diri pada dunia. Tu yang kelang kabut tu. Kita serah diri pada dunia, mengaji agama bertingkat-tingkat pun, dengar ceramah sana sini pun, pergilah jumpa siapa-siapa pun, tapi kalau salah letak diri tu tanpa ilmu kebenaran, maka dia tidak akan ke mana-mana. Sebab tu ilmu agama dia tak ada dia tak ada, dia panggil apa, izzah dia. Sebab apa? Dia letakkan diri dia pada dunia. Dia serah diri pada dunia, bukan serah diri pada pencipta. Jangan salah serah diri, jangan salah letakkan diri. Sebab tu kita kena letakkan diri pada agama. Ini perkataan-perkataan kebenaran, tuan-tuan. Lumpuhnya pentadbiran dunia tanpa manusia, lumpuhnya pentadbiran manusia tanpa pencipta. Itu nak ayat yang lebih sedap. Kita kena singkapi perkara ni, barulah kita mengaji agama, kita nampak nilai agama. Kalau tidak, kita mengaji agama sekadar untuk pengetahuan agama, sekadar untuk halua telinga, tapi urusan dunia masih kita utamakan. Kita masih nampak urusan dunia lah yang akan menentukan juga, Ustaz. Kalau mengaji agama masih tidak mampu menanggalkan kehebatan dunia, maka dia belum mengaji agama. Kerana mengaji agama ni, tuan-tuan, dia akan tertanggalnya kehebatan dunia. Dia akan nampak kehebatan pencipta, lalu mengutamakan Allah, menumpukan akhirat, menguruskan dunia. Tu je. Sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi sebab itu manusia yang benar-benar berada di jalan agama, manusia yang benar-benar berada di jalan kebenaran, dia tidak ada masa untuk resah gelisah dengan dunia. Dia bukan cari agama untuk menyelesaikan masalah dunia dia semata-mata. Ada orang cari agama untuk menyelesaikan masalah dunia. Dia nak dunia je. Dia gunakan agama untuk dunia. Contoh, dengan mentaliti solat duha, dengan mentaliti zikir sunat, dengan mentaliti magnet rezeki, dengan mentaliti magic rezeki, dengan mentaliti gunalah semua skill agama untuk dapatkan dunia. Ini kita tidak mahu, tuan-tuan. Sebab kita menganggap bahawa dunia itu masih lebih hebat. Mana satu yang hebat? Dunia hebat ke akhirat hebat? Mana satu yang hebat? Dunia ke manusia yang hebat? Nampak? Kalau kita tidak mampu membezakan kehebatan ini, apa gunanya mengaji agama? Ini soalan ni. Sebab tu jangan terkejut mendengar ceramah agama. Bukan calang-calang orangnya kadang-kadang tu, tapi masih perspektif pada dunia tidak mampu ditanggalkan. Maka dia belum lagi belajar dengan sebenar-benar agama. Apa maksud belum mengajar sebenar-benar agama? Sebab agama itu membawa kepada kebenaran. Agama itu kebenaran. Agama membawa kepada kebenaran. Mana mungkin orang yang dah pergi atau dah jumpa atau dah berjalan di jalan kebenaran masih lagi tertipu dengan kebenaran. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Buat amal hanya untuk Allah. Betul? Gunakan dunia untuk agama, bukan gunakan agama untuk dunia. Betul? Tapi hari ini terbalik. Agama dipergunakan, kita dipergunakan oleh dunia, bukan kita pergunakan dunia. Tuan-tuan, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Saya nak bagi tahu lagi satu kenyataan. Peralatkanlah dunia. Jika tidak, dunia akan peralatkan kita. Kuasailah dunia. Jika tidak, dunia akan kuasai kita. Tuan-tuan faham maksud ni? Ada inbox saya tanya, macam mana Ustaz? Bukankah saya sedikit keliru? Bagus. Dia bertanya sebab dia nak tahulah keliru bagaimana kita perlukan dunia dan akhirat. Kena seimbang. Tapi macam mana yang dikatakan seimbang? Ni
maka bolehlah rujuk balik kuliah-kuliah saya awal tu. Tapi tak apalah, saya jawab. Di sinilah saya jawab. Kita kena kuasai dunia. Itu maksudnya seimbang itu. Kita kena kuasai dia. Bila kita kuasai, barulah seimbang. Kalau kita bawa kereta, kita kuasai membawakan kereta tu, barulah seimbang. Kalau kita tak kuasai, dia unbalance. Dia tidak seimbang, maka accident. Kita kena kuasai dunia. Kuasai dunia dengan apa? Dengan kebenaran, dengan akhirat. Mengakhiratkan dunia. Mau tak mau, kita kena kuasai dunia. Kalau tidak, dunia kuasai kita. Kita kena peralatkan dunia. Kalau tidak, dunia peralatkan kita. Jelas tuan-tuan? Sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Ini kaedah yang kebenaran. Ini bukan lagi ambil sikit-sikit, pilah sikit-sikit, pisah sikit-sikit. Tak ada. Memang Allah jadikan kita untuk kuasai dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ard. Inna ja'alna ma'alal ard. Sesungguhnya aku jadikan apa yang ada di dunia ini sebagai perhiasan untuk lihat siapa yang baik amalan. Baik amalan ni maksudnya yang boleh menguruskan dunia mengikut pencipta. Bukan uruskan dunia mengikut kita. Kita kena peralatkan dunia. Contoh orang kata nak kena ada duit, ustaz, saya nak sedekah. Tapi akhirnya bukan dia nak adakan duit, tetapi dia mula rasa berada dengan duit. Dia tak nampak tu. Dunia itu alat, jangan sampai diperalat. Dunia itu mainan, jangan sampai dipermainkan. Sudah penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi kita kena keluar daripada situasi ini, tuan-tuan. Jangan lagi melihat agama pada keadaan yang berpilah-pilah, juzuk-juzuk. Lihat agama pada keseluruhannya, kafah, all in. Malah agama menjadi teras kepada pembangunan dunia. Agama menjadi pegangan utama dalam mentadbir dunia. Agama itu apa? Ana akhafullah. Takutkan Allah. Apabila pegang dunia dengan rasa takut kepada Allah, maka datanglah dia. Datanglah dia dipanggil berhati-hati. Apabila agama disalahartikan, bila kata gunakan agama untuk dunia, maka kita bimbang dia akan jatuh pada kesalahan yang fatal, kesalahan yang total. Apa dia? Sudah pasti dia akan membesarkan dunia. Bila kata dia membesarkan dunia, maknanya dalam hati dia ada apa? Selain Allah. Maka bimbang, itulah penyakit hati. Itulah penyakit hati. Sebab tu kita tak nampak izzah pada agama. Kita tak nampak kehebatan dengan agama ni, kita tak nampak. Contoh, apa tak nampak hebat dengan agama ni? Profession sebagai orang profesional itu dilihat pada apa, tuan-tuan? Yang dikatakan profesional itu dilihat pada apa? Pada benda. Pada kerja yang profesional. Nampak? Kerja yang profesional itu diukur dengan kedudukan. Siapa yang hari ini sudah faham ataupun cuba menyingkapi bahawa profesional itu yang dikatakan high class itu adalah dengan iman. Yang ini dinamakan ikhlas. Sesiapa yang bekerja ataupun beramal ataupun hidup di atas muka bumi ini dengan ikhlas, itulah high class. Itulah orang yang high class. Orang yang high class ni bukan pakai jam mahal. Orang yang high class bukan pakai baju mahal. Orang yang high class bukan pakai kereta mahal. Orang yang high class bukan kata dia ada barang-barang yang berjenama dan yang mahal-mahal. Tapi orang yang high class itu adalah jiwanya mahal. Tidak boleh dibeli oleh dunia. Itulah orang high class. Nampak tidak? Orang yang high class itu jiwanya mahal.
Dunia tak mampu membeli jiwanya, kerana jiwa dia telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Jadi kalau dia suri rumah, isteri solehah, itu adakah profession yang high class? Nah, kita cerita berentam-berentum kat sini. Berentam-berentum cerita. Sekali realiti, duduklah dengan seorang yang bekerja sebagai serumah, seorang yang bekerja sebagai pendakwah mungkin, pendakwah, seorang yang ada kedudukan. Mesti yang serumah ni orang pandang nothing. Nothing, orang tak nampak. Inilah agama. Agama ni tidak kelihatan sebenarnya, tuan-tuan. Dia tersembunyi sebab bertepatan dengan sifatnya. Sifat agama ni memang tersembunyi. Dia bukan menunjuk-nunjuk. Agama bukan show off. Sebab tu tak ada anugerah. Tahajud paling banyak jatuh kepada, tak ada. Anugerah datang masjid awal, tak ada. Tapi kalau dunia adalah anugerah tak? Ada. Tapi akhirat tak ada siapa yang berani buat anugerah yang amal akhirat. Tersembunyi. Malah kita tak tahu mana satu amalan kita yang diterima dan dibeli oleh Allah SWT. Sebab tu jangan pilih-pilih amal. Kemungkinan amal yang paling remeh itulah yang diterima oleh Allah. Sebabnya diukurnya ikhlas. Selagi mana hidupnya itu jiwanya tidak terbeli oleh dunia, selagi itulah dia high class. Nampak? Agama sifat dia tersembunyi. Cumanya ada tu syiar. Syiar tu syariat. Contoh solat jemaah tu syiar. Laungan azan tu syiar. Nah, aurat pakaian tutup aurat itu syiar. Nampak? Solat jemaah, solat Jumaat, solat Idul Fitri, kan? Lepas tu azan, laungan azan, pakaian, ini syiar. Tapi agama itu sendiri, dia punya jis dia punya anchor dia punya buah dia punya dia panggil zauk dia, isinya itu tersembunyi di dalam. Sebab tu agama itu bermula dengan iman. Tidak penonton sinar jemaah mata Allah SWT. Sebab tu selagi mana tidak rasa puas di saat hanya Allah yang melihat, dia nak juga dengan orang yang mengangkat dia, dia nak juga bercakap, nak meraih follower. Kan senang, tuan-tuan. Contoh medsos ni, ini fitnah besar. Bila ada follower, bila bercakap bukan senang. Saya nak bagi tahu. Nampak? Nak berkata-kata untuk menjadikan inspirasi pada manusia, yang kita pula yang mendengar, nakkan yang mana yang dilihat oleh manusia. Kalau orang tak lihat, dia ni siapa, kita takkan pilih dia. Nampak tidak? Ini sikap agama tersembunyi tetapi berlawanan dengan kebatilan itu, menunjuk show off. Wa kafa billahi syahida. Kebaikan itu Allah yang menjadi saksi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Bagus. Sebab itu pada ilmu agama pula, Cik Mahaya bukan letak pada ilmunya. Nampak agama punya halusnya agama. Agama ni tak terzahir dengan berapa pengetahuan yang dia ada. Tapi agama terzahir berapa takut dia dengan pencipta. Itulah alim. Surah Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang alim itu adalah yang takutkan Allah. Barangkali kemungkinan besar yang mendengar ini lebih alim. Sebab apa? Lebih takutkan Allah. Mungkin dengar 1-2 ayat tapi ketakutannya luar biasa, menyebabkan bergetar jiwanya daripada yang berbicara. Bicara tu berpi-rapi keluar, kepang-kepung cakap, tapi tak takut-takut dia. Sebab ini soal hati. Hati ini pilihan Allah. Kalau kita nak tengok pun pada kedudukan agama pun tak boleh nak nilai macam mana. Agama tak ternilai. Sebab Allah je yang menilai. Yang kita nampak tu baru luaran. Itu perkara asas. Aurat kena tutup, pakaian sunnah ikut Nabi, itu asas.
hidup ikut cara Nabi, itu asas. Asas, tuan. Itu kalau tak lepas, itu tak lepas lah. Contoh saya pakai macam ni asas. Pakai serban, pakai jubah, itu asas. Kalau ini pun saya tak lepas, macam mana nak ceritanya lebih dalam? Takkanlah saya nak pakai t-shirt apa pandang-pandang, apa tengok-tengok. Saya pakai ceramah kan, apa tengok-tengok kan, tak ke serban ke, relax ke, pakai t-shirt dengan pendek, pakai seluar biasa. Memang agama tu bukan ukuran pada pakaian, tapi itu asas. Kalau pakaian pun kita tak boleh nak conquer dia, macam mana nak conquer yang lebih halus daripada pakaian yang tidak bersifat zahir? Pakaian hati. Kalau saya duk menyanda pakai macam tu dia, ada juga ustaz yang pakai macam tu pun ramai pengikut. Tak apalah, tapi saya nak bagi tahu, dia akan timbulkan persoalan yang banyak lah. Peninglah orang nak fahamnya, banyaklah kontroversinya. Nampak? Macam seorang doktor lah, doktor datang pakaian chef. Ni kita nak pergi jumpa doktor ni, pergi klinik, tengok-tengok pakai topi chef. Sekali kita pun pening, dia ni doktor ke chef katanya. Tak apa, jangan ukur pada pakaian tuan, yang penting niat saya sebagai doktor. Punggah panggil, punggah panggil. Ini panggil ni doktor masuk air panggil. Nampak? Pergi jumpa doktor pakai topi chef. Nampak? Jadi maknanya itu appearance, itu asas. Penampilan itu asas. Jadi kalau dah boleh pakai tudung labuh, pakai pudar contoh, apa tali pudar tu labuh, itu asas. Belum lepas lagi tu. Kalau asas pun tak lepas, tak bernafas kita. Jadi kita melihat itu bukan pada kemuliaan pada pakaiannya. Sesungguhnya kemuliaan itu adalah pada takwanya. Yang ini takwa itu takut Allah. Kita hari dengan majlis ilmu ni, kenapa kena hari kena buat kuliah ni ustaz? Kenapa ni ustaz? Kenapa? Why? Kadang-kadang ulang benda yang sama. Bukan ulang benda yang sama, tak sama. Sebab saat hati kita menerima itu keadaannya berbeza-beza. Berbeza-beza. Kita nak supaya makin dengar, maka tercetusnya dipanggil akhafullah. Takut kepada Allah SWT. Kita nak dapat takut tu. Berpengetahuan itu belum sampai tahap merasai. Aliman. Kita nak aliman sehingga menjadi orang yang arifan, orang yang mengenal. Ini sudah pasti orang yang berilmu. Orang berilmu itu adalah orang yang takut Allah. Takut Allah. Nampak? Dua-dua kena lepas. Jadi kemuliaan pada agama itu terletak pada takwanya, yakni takut Allah. Takut Allah ini membawa maksud kepada kehidupannya itu tidak lagi memuliakan benda. Ni, apa maksud takut? Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh tamsil lah. Orang lelaki yang dah kahwin dah, yang ada isteri seorang, tak kisahlah siapa pun, lagi yang baru kahwin. Orang muda baru kahwin kan. Dia, ni takut Allah ni. Kita tanya dia, apa maksud takut Allah? Ialah kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang. Berani puji selain Allah? Tak berani. Jangan katanya. Saya cakap itu tak lepas lagi, itu masuk takut. Saya tanya lagi, cuba puji perempuan lain depan isteri tu. Cuba puji perempuan lain depan isteri muda tu, isteri nombor 1 tu. Cuba. Puji perempuan lain depan isteri kita. Ni orang yang baru kahwin. Tu nak tengok agama macam mana. Sebab tu agama tu boleh belajar dengan pendidikan. Okey, pendidikan dah mantap, tapi yang akan ditanya marabuka. Hati kamu tu ada apa? Allah atau selain Allah? Puji boleh. Ni isteri baru kahwin, takut nak puji perempuan lain. Takut. Mana boleh? Marahlah bini. Melenting. Apa bang? Ada orang yang lebih cantik daripada saya ke? Apa bang? Ada orang lebih pandai lagi daripada saya ke? Ni konon-konon pasangan muda lah, pasangan muda.
pasangan muda apa ustaz, yang tak berapa muda pun tak berani nak puji perempuan lain depan isteri. Nabi SAW puji Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha depan isteri, depan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Punya hebat Nabi. Kita puji belakang-belakang, depan bini, awak lah yang paling cantik. Saya nak bagi kiasan, itulah sepatutnya takut Allah. Nampak tak? Itu masuk takut Allah. Takut Allah itu jangan puji selain Allah. Jangan puji selain Allah. Kalau Allah dapat tahu kita puji ada yang lebih hebat daripada aku, Allah kata, kamu tak takut ke? Sebab tu takut Allah ni bukan sekadar buat dosa yang nampaknya dosa tu. Dosa dari segi zahir. Dosa yang paling baik itu dosa puji selain Allah. Sebab tu arahan dan larangan itu bermula dengan larangan syirik dan suruhan puji. Larangan syirik, suruhan puji. Allah suruh puji Allah. Itu maksud takut Allah. Takut Allah, jangan puji selain Allah. Itu makna takut Allah. Saya nak bagi kias dengan kahwin tadi. Cerita pumpang-pumpang kan. Pagi ni saya daring sikit lah. Pelepah. Agama. Oh, agama. Nak tahu agama tu apa? Agama tu takut Allah. Macam mana? Ibaratnya puji perempuan lain depan isteri. Menggelepar takut. Takut nak menduakan isteri. Orang yang ada agama, dia takut nak menduakan Allah. Itulah orang ada agama. Dia takut hati dia ni ada selain Allah dalam hati dia. Dia cukup takut. Dan Nabi cukup bimbang perkara ni, tuan-tuan. Ada apa perkara yang aku bimbangkan pada umatku nanti di akhir zaman adalah asyirik asghar, syirik yang tersembunyi. Kata sahabat Mahya syirul asghar, Arya. Nampak tidak? Arya, menunjuk-nunjuk pada manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia orang kata bukan takut tapi hormat bini. Betul lah tu. Hormatlah, betul lah. Kita nak jaga dia punya perasaan dia, hormat. Saya tak katalah suruh cakap, tapi nak bagi tahu tamsilan dia. Saya nak bagi tamsil. Tamsil. Sebab tu baru saya faham, tuan-tuan. Saya faham begini. Tuan-tuan, sini penonton, sini jemaah mata Allah SWT. Afdal jadi imam, itu orang dah kahwin. Afdal jadi imam, orang yang dah kahwin. Sebab apa? Sebab tu juga orang yang mengaji, belajar agama, selagi dia belum masuk gerbang perkahwinan, dia tak tahu, dia tak boleh menjiwai. Tapi setelah ada ulama-ulama yang tak kahwin, itu terpencil. Itu kes-kes terpencil. Macam Imam Nawawi rahmatullah. Tapi dalam tak kahwin tu kitab nampak. Kita tak kahwin, nabah pun tak ada. Contoh. Maknanya, rupanya ni lah nak bagi tamsil. Orang yang kahwin ni, dia mula faham tentang diri. Daripada perkahwinan tu lah. Daripada perkahwinan tu nanti Allah bukti, Allah tunjukkan apa maksudnya akidah. Faham tak tentang takdir? Takut Allah tu faham tidak? Kita takut bini kita tahu. Cukup takut. Dan isteri pula cukup takut bahawa suami dia lari perhatian daripada dia. Nak dia menjadi, dia panggil pusat perhatian. Cukup takut. Dan ini masing-masing Allah nak ajar. Itulah takwa. Takwa tu, perasaan takut tu, patutnya yang takut yang macam itu kena alih pada Allah. Cukup takut kalau Allah tahu kita ini puji selain dia. Satu. Cukup takut kalau Allah tahu kita ni tidak tumpu pada dia. Sebab tu semua amalan lillah. Semua amalan lillah. Lillah. Semua amalan. Sekiranya Allah dapat tahu tumpuan kita itu lain daripada Allah, naas kita. Naas. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku, solatku, hidupku matiku,
lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Bagi si suami, hanya untuk Allah takut ni, pengajarannya jangan puji selain Allah. Sebab dia takkan puji perempuan lain depan isteri dia. Tapi Nabi SAW buat. Kalau kata Nabi kata, oh kesian, Nabi jaga perasaan, depan-depan Nabi puji Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, depan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, depan-depan Nabi puji. Malah kan Nabi puji lagi, Nabi kenal, kau kenal siapa Khadijah? Kau kenal siapa Khadijah? Nampak tidak? Nabi tekankan, Nabi explain siapa Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita bini kita mati kahwin muda, kahwin baru, abang jangan sebut-sebut bini lama abang yang dah mati tu ya. Abang dah bini dah mati tu, dah ke dalam pergi dah. Sekarang ni tumpu kat saya bang. Saya ni pengganti kepada akak yang dah meninggal tu. Jadi abang jangan cuba-cuba nak mengenang-enang kisah silam, kisah lalu tu abang tu. Nampak? Nampak tidak? Jadi makna dia, jangan puji selain Allah. Itu Allah uji takut dengan isteri tu. Memang isteri tak minta untuk ditakutkan, ditakuti. Isteri tak ada sikap untuk menakut-nakutkan suami. Tak ada pun. Tapi perbuatan puji itu, selain itu, dia menyebabkan rasa takut. Sebenarnya itu nak mengajar tentang jangan puji selain Allah. Bagi isteri pula, dia cukup takut kalau suami dia tak tumpu pada dia. Ini bagi yang asas ni, yang mana yang tiada asas. Tapi yang dah belajar ta'adud berbilang-bilang, dia tak ada masalah dah. Sebab sifat manusia berbilang-bilang. Sebab memang tak boleh tumpu yang seorang. Sifat manusia itu tidak boleh tumpu pada yang seorang, pada yang satu, tak boleh. Yang satu hanya pada Allah. Takut menduakan Allah, isteri yang takut diduakan. Itu tagline kita. Siapa yang dah mengaji ni, jangan takut diduakan, kerana kita ni memang berbilang-bilang. Ini orang tak tahan nak dengar ni. Salah ada pendidikan ke tidak, ada agama, pengajar, pengetahuan ke tidak, lagi dia berbahas, lagi hujah dia. Nampak? Perumpamaan. Jadi perkahwinan itulah pusat pendidikan yang realiti. Perkahwinan itu institusi pendidikan kehidupan, real life. Bermula belajar dengan perkahwinan lah. Kalau dengan perkahwinan tidak mengajar apa-apa dia, yang dah belajar, malah pun yang dah belajar bila kahwin habis tak belajar, habis. Lepas tu dengan perkahwinan lah dia mematangkan keimanan dia melalui jalan torik amal perkahwinan. Perkahwinan tu amal. Amal perkahwinan itu sepatutnya mendidik dia makin bertambah kematangan iman. Sebab tu aulak tadi, imam itu adalah orang berkahwin. Sebab faham dia lebih. Nak faham lebih lagi, kahwin lagi. Nak lagi faham, kahwin lagi dan lagi. Tu lagi faham sangat. Faham. Sebab banyak. Tapi ustaz, kalau tak faham seorang sudah. Payah nak bagi faham, tumpulah seorang tu. Nampak? Sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Khalas, titik. Maknanya agama membentuk takwa. Dan itulah kebenaran. Saya tulis pagi ini, carilah ketenangan melalui jalan kebenaran. Betul tuan Asang Garam. Tak faham kecundang, bukan kecundang lagi dah. Tak tahu nak bagi apa dah. Dia punya dendam kesumat dia tu ibarat macam iblis, dendam sampai ke cucu cicit dia dendam. Ya, kerana hati ni tempat penglihatan Allah. Allah lihat, yang akan scan, yang akan lihat itu Allah. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum aw kama qala. Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok harta, tapi Allah tengok jiwa dan amalnya. Alhamdulillah, baguslah Puan Rohaniza. Suka bab poligami tu kena jelas. Dia dulu suka kenapa? Melalui ikut jalan hakikat kehidupan ni, kita faham. Rupanya poligami itu ta'adud berbilang-bilang. Jarang orang nak cerita tentang poligami itu ta'adud berbilang-bilang.
Yang biasanya nak buat macam mana? Lelaki boleh kahwin lagi, nak buat macam mana? Isteri kena faham lah. Orang perempuan pun faham lah, adat lah tu. Orang perempuan sakit tu adat lah tu. Banyak bersabarlah Timah. Laki kamu bukan pergi mana pun mah, kahwin lagi je, sabarlah Timah. Aku faham perasaan kamu tu mah. Nampak? Itu dia digembar-gembur kan. Habis kuat pun laki ni memang tak guna. Isteri dah elok-elok dikahwinnya lagi. Apa nak dicarinya? Itu nasihat kan, nasihat tak apa-apa kan. Bukan nak dididiknya apanya ibrah ataupun hikmah, tak ada. Ni lah orang lagi bila dah ada duit sikit, mulalah cari lain. Tu dia tengok ya. Tak reti setia dengan yang satu. Itulah. Tak tahu sampai ke sudah. Jadi bila ngaji hakikat kehidupan, jumpa jawapan. Sebab tu bila kita rungkaikan kehidupan ni, dia ada 4 kan, sidik, amanah, fatonah, tablik. Itu perbahasan kita soft. Sambil saya cerita semua perbahasan ni soft ni. Cuma kalau ada dari nanti, insyaAllah pada ketika nanti saya akan ada whiteboard, saya tulis lah. Sekarang ni dengar je lah dulu. Mana boleh catit. Nanti bila tiba masanya, saya pula yang mencatit dan menulis. InsyaAllah. Jadi senang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Jadi kaedahnya sidik, kebenaran. Bila cari kebenaran, jumpalah dia, baru nampak kebaikan. Kalau tak cari kebenaran, dia tak akan nampak kebaikan, nampak keburukan. Iyalah, suruh tengok, suruh belai. Kalau nak tengok belai, tak payah tengoklah ustaz. Orang putih pun pandai belai. Orang putih lagi pandai belai tau. Alang-alang nak belajar belai, belajar dengan orang putih. Orang putih lagi pandai bagi bunga, ada Valentine lagi, dia kata-katanya semua Romeo and Juliet, belajar. Nampak tidak? Hidup bukan tentang belayan, hidup itu tentang ketaatan. Orang yang dah faham tentang ketaatan, automatik dia akan membelai. Saya ulang lagi sekali, hidup ini bukan atas belayan, tapi atas ketaatan. Siapa yang benar-benar memahami akan istilah ketaatan, automatik dia akan membelai. Tanpa perlu suruhan, tanpa perlu paksaan, dia buat dengan kerelaan. Ini membelai juga, tapi tak rela, saya tahu. Kadang-kadang ada isu kan, ada isu nak pujuk isteri, ada isu lah tu, isu sebab nak pujuk, isu sebab takut isteri hilang, isu sebab nanti kan isteri mengajuk. Isu, cuba buat tu dengan ikhlas. Nak belai tu biar tanpa ada isu. Kenapa nak belai ni? Sebab abang sayang kamu lah, abang belai. Belai lah betul-betul. Soal isteri pun, kalau minta dibelai, belai lah betul-betul. Ini dah 20 tahun belai, lepas tu hilang. Nampak? Nampak? Baik, ada makna kita hari ni. Sebab tu tadi saya cakap, dalam kehidupan yang menenangkan itu kebenaran. Bila dalam itu ada agenda, ada makna lain, ada selain Allah, hati-hati. Hidup tidak akan ada dalam ketenangan. Tidak akan ada dalam ketenangan, tuan-tuan. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Tidak ada. Sebab tu cari kebenaran. Bongkarkan kembali apa perkara-perkara yang kita sekadar ni kita terima bulat-bulat je. Tak pernah nak fikirkan benda tu. Ikut kebenaran atau ikut perasaan. Bagi contoh, belai. Hidup kena belai, kena setia pada satu, kena belai. Itu je ulang berkali-kali. Terbukti sayang Abang Leman je. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Hidup bukan tentang belayan, tapi tentang ketaatan. Orang yang faham tentang ketaatan, faham tentang suruhan, dia tak payah cerita tentang belayan-belayan ni. Dia akan tahulah nak buat. Ini sampai nak bersuruh-suruh, maknanya apa? Nampak tak? Belai dengan keadaan yang melalai. Belai sehingga lalai. Buat apa? Belai sehingga lalai.
Mula-mula betul tu salah malam. Mula-mula belai, lama-lama terbengkalai. Kan? Tu kalang-kalang hikmah tu bagus. Makin belajar kalang-kalang hikmah, makin keluarlah nanti mutiara-mutiara hikmah tu. Nah, mula belai dengan lalai, akhirnya terbengkalai. Sebab apa terbengkalai? Sebab mulanya dengan lalai. Dengan lalai, buat dengan lalai, bukan dengan khusyuk. Tak ada kekhusyukan di dalam hatinya. Nampak tidak? Sebab itu golongan yang terasing, betul, ghuraba, fatuba lil ghuraba. Badal Islam ghariba, bermula Islam itu terasing. Summa bada'a, kemudian dia akan jadi terasing kembali. Sayaudu bada'a ghariba. Kemudian jadi seperti mula balik terasing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang yang terasing. Nampak? Jadi nak bagi tahunya di manakah kedudukan kita ni. Kita seakan-akan tenggelam dengan kepalsuan dalam kehidupan. Sebab tu kita kata bangkit dari kepalsuan itu supaya hidup tidak perlu ada lagi. Dalam hati ni macam-macam ada. Hanya kebenaran yang menenangkan hati. Sudah penonton sinema mata Allah SWT. Sebab itu perbahasan kebenaran ni memang menyakitkan. Itu je lah. Memang menyakitkan, tapi ingat sakit yang menyehatkan. Mana-mana yang tidak mengikut betul Puan Yana, itu polistrin. Ingat, mana-mana yang kahwin lebih tidak membawa kepada tauhid, itu bukan poligami, itu polistrin. Orang-orang terasing, beruntunglah fatuba lil ghuraba. Nabi kata dah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Nampak tak? Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Puan Julina. Anak siapa nama anak? Baik, sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Jadi clear. Jadi bila hidup itu mencari terus menerus kebenaran melalui jalan-jalan perbahasan yang benar, maka sedikit sebanyak dia akan membuka jalan ketenangan. Dan bila dah dapat jalan ketenangan, tetapi jalan itu tidak akan berubah, dia akan mula menjadi semakin sihat dan semakin sihat. Alhamdulillah, bagus. Baik, sedang penonton, sedang imam mata Allah SWT. Ini sangat bertepatan dengan inspirasi, sangat bertepatan dengan inspirasi Asmaul Husna. Kalau kita lihat, semalam kita dah sentuh tentang bagaimana inspirasi pada sifatnya Ya Wahab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Ini daripada kita Tazkiyatun Nafs, inspirasi tentang Asmaul Husna ini, daripada inspirasi. Baik-baik, Alhamdulillah. Okey. Salam dekat mereka semua, kat Nabi, kat Ilya dengan Zahar. Baik. Jadi kalau kita lihat bagaimana Puan Julina tanya dia, nak jadi apa? Manusia ni ada pecah 3. Binatang, iblis atau manusia. Tu pelajar ni tahu dah tu. Kalau binatang suruh tak apa buat. Kalau iblis menentang dia kerjanya. Kalau manusia ada improvement. Saya selalu tekankan, kita kena pasti dulu, ni jenis apa? Jenis binatang ke? Jenis iblis ke? Jenis manusia betul? Kalau manusia, dia ada improvement, dia tak akan berada di takut yang lama. Kalau binatang, Tuan Ois, binatang ni kena palu pun dia tak berubah. Itu binatang. Jadi jangan marah kalau kena palu. Sebab binatang ni kena ketuk, kena pukul. Itu pun macam tu juga perangai, tak berubah. Tapi yang lagi bahaya, menentang. Aba wastakbar. Orang macam ni, itulah Allah Ta'ala buang. Malaikat tak ada. Sebab malaikat bukan kategori. Yang ini iblis, binatang. Yang ini ada dalam Quran. Kalau malaikat ni terkeluar pada kategori. Malaikat tak ada perasaan, tak ada nafsu. Binatang ada nafsu. Jin, iblis ada perasaan, ada nafsu.
Manusia ada dua-dua sekali. Sifat binatang ada, sifat iblis ada. Sifat malaikat, malaikat tak ada pada manusia. Malaikat-malaikat. Nampak? Jadi sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Jadi binatang, sifat dia itu, dia ketuk tak mau dengar. Dia degil lah, degil. Tapi mau buat, tapi kena ketuk. Malah lebih teruk jadi daripada binatang. Dia akan lebih teruk daripada binatang nanti. Ulaikal an'am balhum adall, kata Allah. Mereka itu ibarat binatang, bahkan lebih sesat. Ketuk, kena petuk. Bila kata iblis, bila kata sekolah iblis, bila kata iblis, sekolah saya terima lelaki dan perempuan, tapi perempuan tiada asrama buat masa sekarang, lelaki saja ada asrama. Asrama pun itu ada limit sikit. Nanti boleh PM tepi lah. Oh, Puan Julina, ya Allah, sebab ada nama pelajar, nama sama tu, rupanya baru nak masuk. Baik. Saya baca tadi, silap baca, ada anak sekolah saya. Ada Nabi tadi pun ada. Baik. Jadi iblis dia menentang. Iblis tu menentang. Iblis dia menentang. Saya budak-budak saya, pelajar-pelajar saya, pelajar-pelajar tu saya tekankan itu. Di sekolah, saya cerita sikit bab sekolah. Mereka ini nampak bebas tapi tidak dibebaskan. Saya terapkan ilmu kehidupan pada mereka. Dari awal mereka dah faham tentang kehidupan. Pertama, kehidupan ni bukannya dipanggil buat-buatan, buat-buat. Saya tak nak sudut contoh solat disuruh-suruh. Memang kalau ikutkan kena suruh. Tapi bila dia faham. Dia faham. Antaranya adalah 3 kategori saya bagi tahu kat dia. Yang pertama, kamu ni nak jadi seperti binatang tidak? Sekiranya kamu melanggar peraturan, yang mana peraturan itu semua peraturan yang telah digariskan oleh Islam, agama, peraturan kehidupan. Nampak? Atau kamu jenis nak menentang. Menentang ni, dia buat sikit dia pun boleh dibuang. Yang menentang buat sikit pun kena buang. Yang kata manusia dia ada perubahan. Tu kita bezakan dulu. Baru dia pun faham. Baru dia pun faham. Dalam Islam perbuatan ni, apa saja yang menggunakan pendamping ataupun alat-alat yang tiada dipanggil rujukan dia. Saya tidaklah mahir dalam ruqyah ni. Boleh tanya yang lebih mahir dengan ruqyah. Boleh mahir tanya dengan ruqyah. Cuma saya bagi tahu, bergantung pada Allah Ta'ala. Jangan sampai ada benda lain yang menjadi perantara yang menyebabkan kita yakin kepada perkara itulah yang mendatangkan surat. Jadi syirik. Hati-hati. Baik. Bagi yang menentang, buang terus. Simpan buat apa? Tapi semua tak nak kena buang. Semua terima dipukul. Sebab kalau kita pukul, kita hukum, kalau dia tidak menerima hukuman, dia akan memberontak, dia akan memburukkan nama. Hati-hati. Ni saya dapat tip dia dah. Sebab kita buat kajian tentang kehidupan. Ustaz Mahdi. Okey. Jadi kalau dia ini jenis menentang sebab dia nak cabar. Kita ni tuan-tuan, sidang penonton sidang imam mata Allah SWT, jangan sampai Allah tahu kita ni nak mencabar Allah. Sebab iblis mencabar. Iblis dia cabar. Lalu bila cabar, dia lawan. Ini yang Allah tak bagi muka. Allah tak bagi muka orang yang cabar dan melawan. Maka samalah dengan kita. Kalau kita ni jenis mencabar dan melawan Allah SWT, memang Allah tak bagi muka. Memang lari tajuk jap. Saya nak jawab di komen. Tadi saya masih membincang tentang manusia tadi, 3. Saya masih kupas tentang 3 keadaan tadi. Pada Awiyah, tentang manusia, binatang dengan iblis. Saya masih kupas 3 perkara ni.
Jadi kalau dia ni menentang dan mencabar, saya kata awak menentang lah. Buat ni sebab nak menentang, nak mencabar, atau kerana tersilap. Kalau tersilap, kemungkinan satu, nak jadi seperti binatang yang dah berkata berkali-kali tak mau dengar, atau nak jadi manusia, berubah terus. Sebab manusia dia akan berubah. Manusia dia akan berubah, insya-Allah. Sebab sifat manusia ini, dia fitrahnya akan berubah. Iblis tidak berubah, malah menentang. Iblis malah dia tidak berubah, malah menentang pula tu. Binatang tak berubah, macam tu dia perangai. Sama dia. Kalau makan rumput dia. Jadi pilih kita yang mana. Kalau betul yang kata bagi alasan, payahlah ustaz, saya ni payah nak berubah, kemungkinan binatang. Kemungkinan binatang. Perempuan asrama tak ada, tapi ulang alik ada. Ulang alik saya ambil harian. Ya. Okey. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi mana yang kata yang payah nak berubah tu, payah kata nak berubah tu, kemungkinan ulaikal an'am balhum adal. Ibarat seperti binatang. Binatang tak berubah, cakap macam mana pun tak berubah. Maknanya dia ni jenis spesies yang kena palu, kena ketuk. Jangan marah, sebab tak berubah. Okey. Misal kata dia ini manusia, pasti akan berubah. Jadi mana yang dah berubah, alhamdulillah. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Clear 3 bab tadi, 3 perkara tadi saya nak ceritakan kait dengan pelajar tadi. Baik, masuk pada perbincangan kita ni. Jadi senang penonton, senang jemaah mata Allah SWT, bila kata hidup ni, kita dah sentuh tentang inspirasi tentang Asmaul Husna ni. Kita dah sentuh tentang Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim. Semalam saya sentuh. Dan kehidupan kita ni tuan-tuan mesti berinspirasikan, berorientasikan Allah SWT. Jika ada yang tahu ilmu tapi tak nak buat, itu mencabar Allah ke Ustaz? Ada ilmu, tengok dia tak nak buat sebab apa? Dia tak nak buat sebab dia memang tak nak buat, maka macam tu perangai binatang. Binatang macam burung kakak tu, ada ilmu tapi dia tak buat pun ilmu dia. Macam binatang. Tapi ada ilmu malah dia menentang. Dengan ilmu tu diguna untuk gunakan hujah untuk tak nak buat. Itu mencabar. Baik. Jadi boleh pilih lah, tu ada peraturan kehidupan yang boleh pilih lah, nak jadi binatang ke, nak jadi iblis ke, jadi manusia. Tapi kalau mana yang jadi manusia, maka insya-Allah cerah masa depan dia. Tapi kalau binatang ni kurung aja. Kurung aja. Yang binatang kan tak tahu malu. Binatang ni sifat tak tahu malu. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini hari ini kita sentuh sikit inspirasi tentang sifat Allah Ta'ala. Nama Allah Ya Qabid, Ya Basit, gabungan Al-Qabid, Al-Basit, yakni maha menyempitkan, maha melapangkan. Maha menyempitkan, maha melapangkan. Al-Qabid, Al-Basit. Baik. Maka seseorang yang telah mencapai inspirasi daripada nama Allah Al-Qabid, kata Imam Ghazali rahimahullah, Al-Qabid Al-Basit, yakni maha menyempitkan, maha melapangkan. Baik, apa inspirasi daripada kisah Al-Qabid Al-Basit ini? Maka di sini kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, orang yang benar-benar berinspirasikan Al-Qabid dan Al-Basit, yakni dia memiliki perkataan yang penuh makna. Dia menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang perkataan yang penuh makna. Ini kata Imam Ghazali Ta'ala. Al-Qabid Al-Basit itu terjemahan bagi inspirasi kehidupan, kata Imam Ghazali Ta'ala. Pertama, dia akan jadi orang yang bijaksana. Kedua, perkataannya penuh makna. Apa kaitannya? Begini, perkataannya kadang-kadang melapangkan hati orang yang mendengarnya ketika dia berbicara tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang pula perkataannya menyempitkan hati mereka ketika dia berbicara tentang seksa Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesombongan Allah Subhanahu wa taala dan ujian padanya. Demikian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.
ketika menyempitkan, menakutkan hati para sahabat. Nah, ni dia. Inspirasi Al-Qabid Al-Basit ini, Al-Qabid Al-Basit ini, orang yang ataupun manusia yang Allah izinkan terinspirasi dengan Al-Qabid Al-Basit ini, kata-katanya mampu menyempitkan, kata-katanya mampu melapangkan jiwa seseorang. Apa katanya? Maka seperti mana hadis Nabi SAW ini, yang mana ketika Nabi SAW pernah berkata tentang sesungguhnya Allah berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam AS, sekarang telah datang hari kiamat, carilah para penghuni neraka. Nabi Adam AS berkata, berapa banyak? Allah berkata, setiap pada 1000 orang 999 orang yang menjadi penghuni neraka. Nabi SAW berkata tentang sifat penghuni neraka melalui riwayat daripada Allah Ta'ala, anna Allah Ta'ala yaqulu li Adam yaumal qiyamah ib'as ba'san nar fayaqulu kam fayaqul min kulli alfin tis'u ma'ah wa tis'atun wa tis'in. Nampak? Ketika sahabat dengar Nabi nukilkan tentang Allah suruh cari penghuni, pengikutnya yang penghuni neraka, setiap 1000 orang 999 penghuni neraka, seorang penghuni syurga. Nisbah dia. Sahabat dengar takut. Kata-kata Nabi mampu menggetarkan hati. Nampak? Bukannya kata Qabid Al-Basit ni sifat yang kita lihat pada keadaan, tidak, tapi kata-katanya penuh dengan mampu melapangkan hati. Di saat dia berkata-katanya itu, jiwanya penuh berharap kembali kepada Allah. Tapi di saat dia bagi amaran tentang Allah, jiwa jadi takut. Seperti Nabi SAW. Jadi setelah mendengar hadis tersebut, para sahabat berputus asa dan kurang bersemangat dalam melakukan ibadah. Bayangkan, menyempitkan dan melapangkan ini pada suruhan Allah dan larangan Allah, bukan pada dunia. Sebab ada orang cerita pasal dunia sempit terus. Hal-hal berkadaan dunia, sifat dia memang sempit. Ni Nabi kata, bagaimana Nabi nukilkan dalam satu hadis ini, Nabi kata 1000 orang Nabi Adam AS, Allah suruh Nabi Adam AS cari pengikutnya penghuni neraka. Dalam 1999 penghuni neraka, seorang di penghuni syurga. Sahabat dengar, sahabat takut. Setelah mendengar hadis tersebut, para sahabat berputus asa dan kurang bersemangat dalam melakukan ibadat. Ketika melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW kemudian membangkitkan semangat mereka semula. Dan Nabi berkata, anhum fi sa'ir umami qablahum kasyamatin sauda fi sauril abyad. Umat Islam di antara semua umat sebelum mereka seperti satu titik hitam pada seekor lembu yang berwarna putih. Mereka adalah satu daripada 1000 orang. Maka hati mereka menjadi lapang dan kembali semangat beribadat. Nampak? Rupanya nak bagi tahu, yang satu tu adalah umat Islam, bukan seorang. Bukan seorang. Yang satu tu adalah yang mengatakan umat Islam dan semua umat. Tu tamsil. Sebab mula dengar takut, seorang je. Mana memang sedikit. Syurga tu sedikit. Cuma yang sedikit tu hanya untuk orang yang beriman. Lalu kata Nabi, anhum fi sa'ir umami qablahum kasyamah saudai fi sauri abyad, katanya. Maka Puan Nurfa Moza, kita tak ikut, saya tak syarahkan kitab tu lagi. Nanti. Sekarang ni saya untuk edisi khas Ramadan ini, saya sentuh tentang perjalanan Road to Jannah Back to Fitrah. Road to Jannah Back to Fitrah. Jadi kupasannya bersandarkan daripada nota ataupun tajuk-tajuk yang telah saya susunkan. Baik, insya-Allah. Maka di sini kata Nabi SAW tadi, umat Islam di antara semua umat sebelum mereka seperti satu titik hitam pada seekor lembu yang berwarna putih. Maknanya satu titik hitam tu, maksudnya Nabi nak beritahu hebatnya orang Islam ni. Hebatnya orang Islam ni. Hebatnya orang Islam ni. Mereka adalah satu daripada 1000 orang. Itu dia. Maka hati mereka menjadi lapang dan kembali semangat dalam beribadat. Maka sifat melapangkan, sifat melapangkan itu dengan kata-kata dan
nasihat, daripada tawaran Allah Ta'ala, melapangkan hati. Melapangkan hati balik. Nampak tidak? Begitu dia. Jadi sifat Qabid Al-Basit ini, jadilah orang yang memberi kata-kata yang melapangkan orang lain dengan janji-janji Allah. Kemudian jadilah kita orang yang sentiasa memperingatkan orang tentang larangan-larangan Allah, sehingga dia takut untuk mengatakan begitu. Baik. Jadi satu orang disebut itu umat Islam. Umat Islam itulah, sebab agama yang lain itu bukan Islam, tapi umat Islam tu sedikit saja. Malah dalam Islam sedikit tu pula dipecahkan pula, ada yang munafik pula nanti. Cuma itu yang masuk itu, saya kata high class tadi, berkualiti. Berkualiti. Baik sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala dalam mentakhrijkan kitab Tazkiyatun Nafs ini, kata beliau, bahagian manusia dalam nama Allah Al-Qabid Al-Basit ini adalah memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin dan membuat sedih bagi orang kafir. Bersikap baik pada keluarga, tetangga, sesama muslim, dan tidak berbelah kasih kepada orang kafir kecuali yang wajib dilakukan kepadanya. Ya. Baik. Yang maha menyempitkan itu adalah kata-kata yang menakutkan. Tadi kan ada Qabid yang melapangkan dan menyempitkan. Menyempit ni hati jadi takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni maha membuatkan manusia ni sempit. Sempit hati ni. Kehidupan ni lapang. Jadi yang mana nisbah sempit lapang ni? Hati. Yang boleh melapang dan menyempitkan hati ni Allah. Jadi sifat Qabid Al-Basit, Al-Khafid Al-Basit ini duduk di hati. Hati sempit sebab dosa lah. Hati sempit sebab dosa. Hati lapang sebab pahala. Yang maha melapangkan hati itu Allah dengan pahala. Yang maha menyempitkan hati itu Allah yang beri dosa. Kata-kata yang membawa kepada lapang hati ialah kata-kata yang mengundang pahala. Itulah inspirasi Al-Khafid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid Al-Basit, yakni inspirasi Al-Qabid Al-Basit itu, yakni maha menyempitkan, maha melapangkan. Basit itu lapang, Qabid itu sempit. Begitu. Jadi bila kata Allah maha melapang dan menyempitkan, Allah melapangkan hati orang-orang yang beriman itu dengan pahala. Sempit hati itu bila dengan dosa. Sempit kehidupan itu bila dengan dosa. Lapang kehidupan itu bila dengan pahala. Bukan lapang rumah. Rumah yang lapang, yang besar, tapi dalamnya tiada pahala, dia jadi sempit. Nampak? Rumah yang sempit, tetapi dalamnya ada pahala, jadi lapang. Seperti mana? Kubur. Kubur itu sempit. Cukuplah untuk satu sekujur badan ini. Sempit. Tetapi jadi lapang kubur itu kerana amalannya. Rumah yang lapang, yang luas menjadi sempit kerana dosa. Jadi inspirasi kata-kata Al-Qabid Al-Basit tadi, kata-kata yang menyempitkan itu adalah kata-kata yang disertai dengan peringatan tentang dosa-dosa. Takut. Dan bila kata-kata yang lapang itu adalah kata-kata daripada yang mengingatkan kita kepada pahala, ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Tentang Nabi Adam AS, taubat Nabi Adam AS ini dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang pertama, iktikad kita Nabi Adam dan keturunan Nabi, semua Nabi maksum, tidak ada dosa. Jadi taubat Nabi Adam AS itu bukan taubat kerana buat dosa, tapi taubat itu Allah nak ajar kita untuk belajar macam mana nak bertaubat. Itu dia. Kena faham yang tu. Jadi diselangi dengan
untungnya kita ni umat Nabi Muhammad SAW, kita boleh tobat di mana-mana tempat kerana adanya kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Adam AS itu dia kena berusaha berkali-kali sehingga berada di Makkah Mukarramah tu. Kemudian dia menyebut nama Tuhan Muhammad, barulah diterima oleh Allah Ta'ala. Maksud terima ni sempurnalah permintaan Nabi Adam AS yang menyesali akan perbuatannya. Nah, diriwayatkan ada 40 tahun, ada riwayat minta dan kena minta pula di Masjidil Haram tu, di tanah Makkah tu, di tempat yang suci. Kita kat mana-mana tempat boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kena banyak selawat kata Nabi SAW. Banyakkan selawat kata Nabi dengan mulia Nabi Muhammad SAW. Kerana asbab ada nama Nabi SAW itulah terangkatnya rahmat Allah Ta'ala. Terangkat ni maksudnya diangkat kita bersama dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi kisah Nabi Adam AS ini kena faham betul-betul. Bukannya kerana Nabi Adam buat dosa. Para Nabi ni maksum. Tapi kenapa berlaku kesilapan itu? Dia bermula pada kisah Siti Hawa. Sebenarnya kalau ikutkan Siti Hawa ni yang ada kekhilafan tadi, Nabi Adam AS tak buat. Tapi Nabi Adam AS terikut dengan kata-kata Siti Hawa. Siti Hawa ni yang termakan kata-kata iblis. Nah, Nabi Adam tidak. Iblis datang dekat Nabi Adam AS 3 kali, suruh makan buah khuldi, tak makan. Tapi bila Siti Hawa berbisik, berkata dengan lemah lembut pada Nabi Adam AS, maka dan kerana makan tu pun sebab dimanipulasi fakta. Ini namanya fitnah. Mengatakan bahawa kalau makan ini kita akan kekal selama-lamanya di syurga. Allah kata, nampak? Terlupa seketika. Ni kuasa Allah lah. Sebab yang diingat tu nama Allah. Allah kata makan ni boleh kekal dia. Siti Hawa kata. Nabi Adam AS pun terlupa. Inilah kan manusia ni sifat pelupa. Sebab tu Nabi doa, Nabi Muhammad SAW doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni jangan tinggal. Jangan ingat kita ni, saya ingat Allah Ustaz. Mana kita ingat kalau Allah tak ingatkan? Sifat kita ni lupa, nasia. Nabi minta tolong, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, a'inni ala zikrika, untuk ingat engkau. Bukan senang tuan-tuan. Kita ingat Allah sebab Allah bagi kita ingat. Ada ketika kita boleh lupa, asbab manusia boleh lupa. Begitu terjadi pada Nabi Adam SAW, terlupa sebab kerana teringat tentang Siti Hawa makan buah khuldi. Kerana apa? Teringat bahawa makan di buah khuldi akan kekal di syurga sebab guna nama Allah juga. Manipulasi iblis lah. Iblis manipulasi nama Allah. Begitu. Jadi sedang penonton sedang imam mata Allah SWT. Itu kaedah dia. Pelupa. Tu mengajar manusia cara bertaubat sebab semua Nabi adalah maksum. Benar tu Puan Analiza. Dan ingat, dan juga nak mengajar pada kita bahawa apakah perbuatan dosa yang manusia umat Nabi Adam ini akan buat, cucu cicit Nabi Adam akan buat ni alaihissalam tu adalah bermula dengan zalim. Kita akan mula, dan ini menjadi main dosa, iaitu zalim. Kamu menzalimi diri kamu sendiri, Allah kata. Nampak? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Nampak Allah kata kalau kamu dekati pokok ini, buah khuldi ini, kamu adalah sebahagian pada golongan yang zalim. Kamu adalah didapati sebagai orang yang zalim. Jadi zalim ni apa? Dan surah Al-Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Jadi memang bila kata kita ni sifat pelupanya paling bahaya sekali adalah lupa Allah. Lupa yang paling bahaya sekali adalah lupa Allah. Itu musibat yang paling besar. Lupa diri ini adalah milik Allah. Lupa selupa-lupanya. Sebab tu dia boleh buat suka hati dia. Jadi insya-Allah
Sebab itu sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, jadilah kita sifatnya inspirasi pada Al-Qabid Al-Basit ini. Kita nak mahu hidup kita lapang kerana ridha Allah, pahala. Kita tak mahu hidup kita sempit kerana dosa. Ingat, lapang dan sempit ni, sempit sebab dosa, lapang sebab pahala. Itu je. Sempit itu sebab dosa, lapang sebab pahala. Jadi bab ini tuan-tuan sedang penonton sedang yang dirahmati Allah Taala, jangan kata ancaman tu datang dari luar. Sempit dan lapang dari dalam. Sempit dan lapang dari dalam. Jadi jangan kata orang yang menyempitkan, yang sempit tu hati sendiri. Nah, tu. Jadi sendiri, awak susah sebab nak ingat Allah, bukan sebab tak nampak. Betul lah tu, sebab tak nampak dengan hati. Betul lah tu. Hati nampak dengan jelas, tapi sebab nak melihat dengan mata kepala, sudah pasti yang kepala melihat benda, maka lupalah dia pada Allah. Orang yang lupa Allah paling sempit. Paling sempit. Paling sempit sekali itu adalah apabila dia meninggalkan Allah SWT dalam hidup dia. Baik. Jadi ingat, jadi nak hidup lapang, nak hidup senang. Lapang juga senang, sempit juga susah. Kesimpulan lapang sama dengan senang, sempit sama dengan susah. Solat fardu tak habis qada lagi. Solat qada itu wajib. Belajar tentang Allah itu wajibal wajib. Nah, sama bukan qada, kalau bukan qada pun, kalau datang dua yang wajib, contoh waktu zuhur, ada kuliah zuhur. Dengar kuliah zuhur, tak ada masalah. Sebab kuliah atau ilmu itu wajib. Habis kuliah, qada lah. Qada pula tak tentu waktu. Buatlah ikut waktu bila nak buat. Setiap waktu boleh. Dalam hadis Nabi SAW, untuk aib tidak dibuka, Tuan Muhammad MU, apa dia? Ya abada Adam, kata Allah, hadis kursi, tafarruq li ibadati farraqallah, tafarruq li ibadati amla usadrak. Tu hadis dia. Ya abana Adam, tafarruq li ibadati. Satu je Allah minta kalau nak tutupkan aib kita. Ya abana Adam, tafarruq li ibadati amla usadrak. Luangkan waktumu beribadah kepadaku, nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Aku akan tutup kemiskinanmu, yakni aku tutup keaibanmu. Jadi sekarang ni masa isi dengan beramal kepada Allah. Itu dia, tip dia. Jadi masa untuk isi untuk beramal dengan Allah itu, amalan yang paling utama itu adalah ingat Allah. Ingat Allah tu amalan. Jadi sepanjang masa ingat suruhan Allah, jauhi larangan Allah setiap masa. Itu amalan. Jangan amalan tu mesti nampak macam pegang tasbih, amalan. Amalan ni maksudnya pastikan perbuatan kita ni dia ada zikir wajib, zikir sunat. Mana ada yang tanya tu. Baik, zikir wajib itu ingat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Semua orang wajib berzikir. Semua orang wajib berzikir. Amalan ni adalah zikir. Zikir tu apa? Ingat. Ingat yang wajib, ingat yang sunat. Ada ingat yang wajib, ada ingat yang sunat. Ingat yang wajib apa? Ingat yang wajib, ingat suruhan Allah. Contoh kejap lagi ingat zuhur nak masuk. Ingat sekejap lagi zuhur nak masuk ni. Ingat daripada sekarang. Sepanjang kita ingat daripada sekarang, pahala. Tapi bila masuk zuhur jangan buat lupa pula. Maknanya orang lupa lah tu. Dia gitu. Lepas zuhur ingat pula asar. Lepas habis zuhur ingat pula lepas ni asar. Asar. Pahala. Sepanjang dia nak ingat suruhan Allah, itulah amalan yang terbaik. Kemudian nafikan benda. Nafikan la ilaha illallah, tiada kaya pada harta. Nafikan. Kaya pada jiwa. Itu katanya. Itu maksudnya. Zikir yang wajib itu amalannya. Baik. Tu panjang lagi kubasan ni insya-Allah. Jadi luangkan waktu kita ni untuk buat suruhan Allah, tinggal larangan Allah. Itu dia amalan yang utama dia.
benci atas apa perkara yang Allah benci, Puan Fazilah, suka atas perkara apa yang Allah suka. Atas dosa dan perbuatan itu kena benci, bukan atas orang. Nah, itu sifat orang beriman. Jadi kalau tengok masuk lapang sempit ni, itu adalah dosa pahala. Jadi kalau orang yang buat dosa, kita tengok bukan kita yang sempit. Sebab kita ni sudah ada amalan kita. Yang jadi sempit tu bila kita pun join sama buat dosa, ataupun kita redha dengan dosa itu. Yang kita jadi sempit dada ni kerana mungkin kita tak mampu beramal, tak mampu tegur, tak mampu cakap, sempit hati. Sebab menegur tu kan satu tuntutan juga. Okey, satu. Keduanya, apabila kita tengok benda tu, kita lupa Allah. Kita lupa Allah. Tengok orang buat jahat, lupa Allah, ingat orang. Jahat betul dia ni. Apa nak jadi ni? Sampai bila nak jadi macam ni? Patutnya bila tengok orang buat jahat, ingat Allah. Kalau nak hati lapang, tengok orang buat jahat, ingat Allah. Apa dia? Pertama, bila tengok orang buat jahat, apa minta kat Allah? Minta jauh. Wa na'udzubillah min zalik. Aku berlindung pada Engkau ya Allah daripada kejahatan itu. Bawa hati kita tenang. Dia antara tengok, kadang-kadang kita tengok pertama kita kena berlindung. Allah jadikan kejahatan di depan mata ni supaya kita berlindung daripada sifat itu. Tapi kalau jadi kita kadang-kadang tak berlindung, kita nampak orang tu, ya apa nak jadi ni, sampai bila lah perangai macam ni, hati kita sempit. Sebab kita lupa Allah rupanya. Orang tu buat dosa dengan dosa yang dia buat. Kita buat dosa sebab lupa Allah. Memang kita tak buat dosa yang orang tu buat, tapi kita buat dosa, kita lupa Allah. Silat-silat hari bulan, kita rasa mulia pula. Silat bulan, kita pula rasa mulia pula. Salah. Sebab tu bila tengok sesuatu kemungkaran, itu minta lindung dari mana Allah. Dan sebaiknya doakan orang itu. Ya Allah, suami aku ni ya Allah tak faham bahasa ya Allah. Tak tahu apa ada dalam hati dia ya Allah. Tapi aku tahu, aku yakin dengan Engkau ya Allah. Engkau yang memegang hati suamiku. Lalu aku serahkan suamiku padamu ya Allah. Kau ubahlah dia ya Allah. Doa dengan ikhlas lah. Amin. Jangan ya Allah, tak kerti bahasa, puas dah aku cakap ya Allah, benci aku. Itu orang tak puas hati. Orang tak puas hati. Orang tak puas hati. Jadi tengok orang buat jahat, ingat Allah. Pertama, berlindung daripada kejahatan tu. Kedua, doakan orang tu dapat hidayah. Dan lebih bagus, kita bersyukur sebab Allah selamatkan kita. Itu cara dia. Jangan kita tengok keliling, sampai bilalah mereka nak bertobat kepada Allah. Dunia nak kiamat. Dok kita nampak kita yang dah bertobat sungguh dah ni. Jangan main-main. Siap-siap kita tu datangnya katanya ni statement ni tak betul sebenarnya, tapi ada juga yang pakai statement ni. Dia kata apa? Syurga tempat pendosa yang dah bertobat, neraka tempat orang alim yang munafik. Letih dah cakap macam tu. Takut kita bimbang, orang suka buat dosa pula. Kita cakap macam ni je. Syurga tempat orang dah bertobat, neraka tempat orang munafik. Habis cerita. Dia nak kaitkan alim tapi munafik, berdosa tapi bertobat. Lama-lama orang ingat dosa, orang ingat alim. Jangan jadi alim lah macam tu. Kita tak nak jadi munafik, kita tak jadi, kita nak orang jadi orang yang bertobat. Jadi cakaplah begini, syurga tempat orang bertobat, neraka tempat orang munafik. Habis cerita. Habis cerita. Habis cerita. Jadi sidang penonton senerjemah mata Allah SWT. Khair, saya rasa cukup setakat itu dulu. Memanglah riak lah tu. Dia panggil bukan riak. Riak, penyakit hati bermula dengan riak, dia akan jadi sum'ah. Dia rasa diri dia bagus. Sum'ah. Talbis. Baik, saya cukup setakat itu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi yang penuh barakah ini diberkati oleh Allah SWT. Allah kurniakan kita ganjaran sebaik-baiknya. Allah letakkan kita dalam ketaatan dan istiqamah untuk sentiasa melakukan kebaikan. Berdoalah kepada Allah Ta'ala untuk kita sentiasa ingat Allah. Doa tentang minta kepada Allah Ta'ala biar Allah kenalkan diri dia. Please, saya seru kat dalam ni semua. Mohon kepada Allah Ta'ala.
Puasanya tidak memberi kesan tuan. Buat puasa tapi masih mengumpat, sedangkan puasa itu mendidik kita untuk taat kepada Allah. Maka amalannya sekadar amalan adat lah. Sedangkan amalan ni nak mendidik hati. Tapi kalau hati tak terdidik dengan amalan tersebut, sekadar amalan ikut-ikutan lah, sia-sia lah amalan itu. Jadi insyaAllah mohonlah salam dari Singapura. Terima kasih Tuan Sari Pardi. Jauh menonton itu. Mohon taubat setiap masa, dan paling penting mohon Allah perkenalkan dirinya. Ingat, jangan duk kita ingat kita kenal Allah, kerana orang yang kenal Allah itu setelah diperkenalkan oleh Allah. Itu dia. Jadi mintalah Allah perkenalkan dirinya dengannya. Pertama, kita doa minta. Kedua, buktikan dengan kesungguhan amalan. Dua lah. Pertama, mintalah dengan doa. Ya Allah, perkenalkan dirimu, aku nak kenal engkau. Doalah, minta. Nikmat kenal Allah ni tuan-tuan, tak tercakap lah macam mana. Orang dah dapat kenal sultan pun orang macam melupa badan lah. Dah jalan tak pijak tanah dah kalau kenal sultan ni. Nak pula sultan kenal dia. Ini pula kalau dia kenal Allah, Allah kenal dia. Allah Rabbi. Dan saya hilanglah segala-galanya masalahnya ada. Lepas tu buktikanlah dengan amalan, dengan kesungguhan. Contoh melalui majlis ilmu, kesungguhan, nak dengar majlis ilmu, nak dengar, supaya dengan ilmu beri faham. Bila faham, itulah kesungguhan amalan. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang benar-benar taat kepada Allah SWT. Cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan, di atas segala kekhilafan yang ada. Mudah Allah Ta'ala menyempurnakan perbahasan kita ini insyaAllah. Aku luka lihaza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.